Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Selasa 1 Disember 2020 bersama saya Nurul Hidayah Nawaz. Dan saya Ivan. Seperti biasa, berikut paparan utama malam ini. Tiga lagi peruntukan belanjawan 2021 untuk tiga kementerian lulus di peringkat jawatankuasa. 22 suspek insiden serang dua anggota PJA di sempadan Malaysia Thailand ditahan setakat ini. Tempoh rayuan bagi Geran Khas Prihatin GKP 2.0 akan dibuka dari 7 hingga 21 Disember ini. Jelas Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, langkah itu bagi memberi peluang kepada pemohon mengemukakan rayuan serta semakan semula dokumen sokongan oleh lembaga hasil dalam negeri. Dalam satu kenyataan media, Tengku Datuk Seri Zafrul memaklumkan permohonan rayuan boleh dibuat dalam talian di portal GKP seperti yang tertera. Bagi memastikan PKS Mikro layak menerima GKP 2.0, setiap permohonan akan disemak silang dengan data agensi yang ditetapkan kerajaan sehingga 31 Ogos lalu. Setakat ini, hampir 850,000 perusahaan kecil sederhana mikro telah menerima GKP dan GKP 2.0 dengan jumlah bantuan kewangan keseluruhan RM2.55 bilion. GKP merupakan bantuan kewangan sekali bayar berjumlah RM3,000 bertujuan meringankan beban kewangan perniagaan yang terkesan akibat COVID-19. Peruntukan belanjawan 2021 bagi Kementerian Luar, Kementerian Perpaduan Negara serta Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi lulus di peringkat jawatankuasa hari ini. Hanya satu daripadanya melalui proses undi belah bahagi iaitu Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi. Yang lebih 15 ahli Parlimen Bangun meminta undi belah bahagi dibuat selepas undian mengikut suara. Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 bagi kementerian itu lulus di peringkat jawatankuasa selepas 108 ahli Parlimen mengundi menyokong, 95 tidak bersetuju, manakala 17 tidak hadir. Kelulusan itu menjadikan peruntukan bagi kementerian yang telah lulus di peringkat jawatankuasa setakat ini ialah 5, dengan 2 daripadanya diluluskan mengikut undian suara terbanyak, manakala 3 melalui proses undi belah bahagi. Terdahulu Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Muhammad Sadiq ketika menggulung perbahasan bagi kementerian itu berkata, dasar perpaduan negara yang kini di peringkat akhir penyediaannya dijangka dilancarkan tahun depan. Saya dah susun. Jadi saya nak konten-konten ini termasuklah kalau pelan tindakan perpaduan. Dia berkaitan dengan tindakan terancang yang mahu kita rencanakan supaya rakyat boleh memikirkan dan meletakkan peranan tanggungjawab perpaduan sebagai suatu kebiasaan bersama-sama sesuai dalam konteks Malaysia bagi kita mengukuhkan agenda perpaduan itu. Kementerian telah membangunkan satu petunjuk yang dinamakan sebagai IPNAS. Dan IPNAS ini, Datuk yang di-Ketua, ialah untuk kita merancang mengikut kepada tuntutan isu-isu semasa yang berbangkit kepada pengolahan baru kepada apa-apa juga perancangan. Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 yang dibentang Menteri Keuangan pada 6 November lepas lulus di peringkat dasar pada Khamis dengan undi suara terbanyak ahli Parlimen setelah 2 minggu dibahas dan melalui proses penggulungan selama 4 hari.
Beralih kepada perkembangan utama, seramai 22 suspek insiden serangan ke atas dua anggota pasukan gerakan UMNO PGA di sempadan Malaysia Thailand ditahan setakat ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Huzair Muhammad berkata, tangkapan melibatkan 18 individu tempatan dan 4 warga Thailand berusia antara 19 hingga 45 tahun. Di samping itu ada 3 warga negara Thai yang masih lagi berada di Thailand yang kita telah meminta kerjasama pihak polis Thai untuk membawa balik ketiga-tiga suspek ini ke Malaysia. Insiden berbalas tembakan pada 24 November lalu meragut nyawa Sarjan Baharudin Ramli, manakala Sarjan Norihan Tari yang cedera parah kini dirawat di Hospital Tuanku Fauziah Kangar. Mereka yang sedang melakukan tugasan risikan di kawasan terbabit diserang 2 kumpulan penyeludup yang disyaki warga tempatan dan warga asing. Dalam perkembangan lain, Datuk Huzair turut memaklumkan polis berjaya menahan seorang suspek lelaki warga Cina dipercayai mengetuai sindiket Macau Scam di negara ini. Suspek dikenali sebagai Chen Dewei, 31 tahun ditahan bersama 6 individu lain dalam operasi khas di Mont Kiara, Kuala Lumpur pada 15 hingga 20 Oktober lalu. Keputusan ke atas Ketua Sindiket Perjudian Calling Center yang kita buat tangkapan baru-baru ini iaitu Cheng Dewei. Cheng Dewei ini adalah seorang warga negara China yang kita percaya bahawa dia adalah orang yang mengetuai kumpulan ini dan dia juga mempunyai dalam wanted list negara China. Kita telah membuat semakan dia mempunyai rekod wanted di negara China. Chen Dewei kini bersama 6 individu lain iaitu 5 warga Cina dan seorang warga tempatan akan dihadap ke Lembaga Pencegahan Jenayah LPJ pada 8 Januari depan setelah tamat reman selama 38 hari mengikut Akta Pencegahan Jenayah POKA. Susulan tangkapan itu, polis menerusi Ops Dadu Center melakukan 14 serbuan dan menahan 130 individu. 87 daripadanya direman selama 38 hari. Sementara itu, suspek utama sindiket Macau Scam dan kegiatan perjudian dalam talian Zaidi Kanapiah atau dikenali sebagai Eddie Kana dan Goh Leong Yong atau Elvin Goh serta 2 anggota polis dikenakan perintah tahanan selama 2 tahun mengikut POKA. Perintah berkenaan dikeluarkan pada 25 dan 26 November lalu sebelum dihadapkan ke Lembaga Pencegahan Jenayah dan Keganasan Kementerian Dalam Negeri untuk tindakan selanjutnya. Kesemua mereka kini ditempatkan di Pusat Pemulihan PPK Simpang Renggam, Johor, PPK Pokok Sena di Kedah dan PPK Bentong, Pahang. Sementara itu, suspek utama kes samun dan menetak mati bekas pengarah bahagian teknologi maklumat Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI, Dr. Wan Hassan Wang Embong berjaya ditahan. Ia hasil 3 siri serbuan di setapak dan semenyi hari ini. Datuk Huzair Muhammad berkata, selain suspek utama yang berusia 23 tahun itu, 2 lagi suspek turut ditahan di Jalan Genting Klang, Jalan Air Panas Setapak dan Jalan Wincing semenyi pagi tadi. Penahanan keseluruhan menjadikan 13 suspek berjaya ditahan bersabit kes berkenaan setakat ini. Seorang lagi yang suspek. Sebab hasil siasatan kita setakat ini, kita percaya 4 orang yang benar-benar terlibat di dalam kes ini. 2 masuk ke dalam rumah, 2 lagi menunggu di luar. Dan seorang lagi suspek yang kita percaya terlibat yang belum kita tangkap adalah penama yang namanya di sini adalah Sugu anak lelaki Tanggaraju. Hasil siasatan mendapati suspek utama merupakan individu yang bertanggungjawab menetak mangsa. Datuk Huzair berkata dengan penangkapan ini juga, beberapa siri kes samun didalangi kumpulan itu di sekitar Lembah Kelang selesai. Dalam kejadian pagi kemarin, rumah mangsa di Bukit Bandaraya Bangsar dipecah masuk 2 lelaki bersenjata parang, manakala 2 lagi menunggu di dalam kenderaan. Suspek yang tidak memakai topeng meminta wang menyebabkan mangsa cuba melawan sebelum ditetak di muka dan leher
bibir, manakala isteri mangsa ditetak di bahagian bahu kanan. Baik, seterusnya perkembangan terkini COVID-19. Kes sembuh kekal 4 angka 1,552 menjadikan jumlah kumulatif kes pulih 56,311 kes bersamaan 83.8% daripada keseluruhan kes. Kes baharu pula melibatkan 1,472 kes menjadikan jumlah kumulatif kes positif 67,169 kes. Selangor masih merekodkan kes baharu tertinggi dengan 891 kes hari ini diikuti Sabah 267 dan Negeri Sembilan 146. 3 lagi kematian dilaporkan hari ini menjadikan jumlahnya 363. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Kementerian Kesihatan mengesan 2 kluster baharu COVID-19 hari ini. Kedua-dua kluster iaitu kluster View Kolombong dan kluster Talang-Talang melibatkan negeri Sabah. Kluster Talang-Talang melibatkan daerah Kota Kinabalu dan kluster View Kolombong melibatkan daerah Sama serta Tuaran juga di Sabah. Bagi kluster View Kolombong, sehingga 1 Disember, 76 individu disaring dengan 40 kes dikesan positif COVID-19. Sementara dalam kluster Talang-Talang, 67 individu disaring. 18 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster berkenaan. Sementara itu 3 kluster tamat hari ini iaitu kluster Highway, kluster Inai dan kluster Meru. 311 individu ditahan semalam atas kesalahan ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, daripada jumlah itu 306 di kompaun, manakala 5 individu pula di reman. Dalam kenyataannya, beliau menjelaskan kesalahan tertinggi ialah tidak memakai pelitup separuh muka sebanyak 97 kes, manakala 75 kes lagi gagal mematuhi penjarakan fizikal. Kesalahan termasuk gagal menyediakan peralatan merekod butiran pelanggan, aktiviti di pusat hiburan serta rentas negeri atau daerah PKPB tanpa kebenaran. Dalam operasi benting semalam, 14 orang pendatang asing tanpa izin ditahan dan 3 bot serta 1 kenderaan darat dirampas. Tambah Datuk Seri Ismail, kerajaan akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang cuba memasuki sempadan negara secara haram, terutama di lorong-lorong tikus. Suntikan vaksin percuma untuk kanak-kanak yang lahir mulai 1 Januari 2020. Paparannya seketika nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tahu tak, saya baru saja selesai membuat pesanan makanan menerusi aplikasi dalam talian. Ia sangat mudah dan menjimatkan masa. Saya sudah digital. Anda bila pula? Mari sama-sama kita sertai kempen #SayaDigital memacu masyarakat digital. Kempen #SayaDigital anjuran MDEC yakni Malaysia Digital Economic Corporation adalah tepat pada masanya. Ayuh, rebutlah peluang ini untuk mendigitalkan perniagaan dan belajar kemahiran baharu secara digital. Kita semua bijak di bumi yang sama, kita menjunjung langit yang sama, berjalan di atas tanah yang sama, tanah bertuah yang telah banyak menambah bakti kepada kita. Malaysia ini telah lalui pelbagai cabaran, tapi kali ini sangat berbeza lah. Seluruh dunia terkesan akibat dari pandemik ini.
ekonomi negara teruk terjejas kan. Jadi sekarang adalah masa terbaik untuk semua rakyat berbelanja di dalam negara sendiri dan beli produk tempatan. Kempen Beli Barangan Malaysia ini adalah seruan untuk kita semua untuk bersama membantu menjana ekonomi kita semula. Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Kita harus memikirkan semula kerjasama ekonomi serantau. Pertumbuhan ekonomi dan penyertaan sosial yang seimbang penting bagi mencapai kemakmuran bersama. Menumpukan pendekatan secara prihatin rakyat satu-satunya cara untuk kita merapatkan jurang ekonomi dan memastikan kestabilan sosial. Malaysia menerapkan semangat ini dengan merangkumkan pengusaha kecil dan sederhana dalam penganjuran APEC 2020. Kemakmuran ekonomi dikecapi dengan usaha bersama. Terima kasih APEC 2020. Kami berbangga untuk berjasa, berdiri gagah untuk negara terus menerajui bersama anak bangsa yang tabah berusaha menyingkap lembaran baru dengan inovasi dan azam digenggam buat seluruh warganya. Inilah cara Malaysia mencapai kegemilangan. Bersama kita terus menerajui. Kita harus memikirkan semula kerjasama ekonomi serantau. Pertumbuhan ekonomi dan penyertaan sosial yang seimbang penting bagi mencapai kemakmuran bersama. Menumpukan pendekatan secara prihatin rakyat satu-satunya cara untuk kita merapatkan jurang ekonomi dan memastikan kestabilan sosial. Malaysia menerapkan semangat ini dengan merangkumkan pengusaha kecil dan sederhana dalam penganjuran APEC 2020. Kemakmuran ekonomi dikecapi dengan usaha bersama. Terima kasih APEC 2020. Terima kasih kerana memilih berita pendadak. Kanak-kanak yang lahir mulai 1 Januari 2020 layak menerima suntikan vaksin pneumokokal secara percuma di semua klinik kesihatan bermula hari ini. Pemberian vaksin pneumokokal kepada kanak-kanak di bawah umur 5 tahun itu bertujuan mengelak jangkitan bakteria seperti radang paru-paru, radang sinus dan meningitis. Wartawan Jasmi Faizal Muda ada butirannya. Buat julung kalinya, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM melancarkan vaksin terbaru menerusi program imunisasi kebangsaan NIP bagi mencegah penyakit yang disebabkan oleh jangkitan bakteria pneumococcus. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, pemberian vaksin pneumokokal itu turut bertujuan mengurangkan kadar morbiditi dan mortaliti akibat penyakit pneumokokal dalam kalangan kanak-kanak di bawah usia 5 tahun. Langkah ini juga mengurangkan kos rawatan akibat komplikasi. Vaksin imunisasi ini diberikan sebanyak 3 dos ketika kanak-kanak terbabit berusia 4, 6 bulan dan 15 bulan. Dengan adanya suntikan vaksin pneumokokal, sekurang-kurangnya kita dapat mencegah penyakit ini dan dia mengurangkan kos rawatan untuk penyakit pneumokokal yang berbahaya sekiranya berlaku. Dan kita elakkan mereka daripada mendapat komplikasi penyakit pneumokokal yang berbahaya. Jadi dengan pelalian ataupun vaksinasi pneumokokal ini, kita beri satu lagi langkah pencegahan yang penting. Okey. Tambahnya, peruntukan RM90 juta oleh kerajaan akan memanfaatkan 500,000 kanak-kanak mengikut data kelahiran negara setiap tahun. Ujarnya, di Malaysia bilangan kemasukan kes penyakit pneumokokal invensif pada 2019 meningkat kepada 19,773 kes berbanding 17,446 kes pada 2017. Datuk Seri Dr. Adham menjelaskan vaksin pneumokokal telah diberikan sejak 10 tahun lalu di fasiliti kesihatan swasta. Bagaimanapun di hospital kerajaan, ia hanya diberikan kepada golongan berisiko tinggi yang mengalami komplikasi jangkitan. Beliau melancarkan imunisasi pneumokokal di klinik ibu dan anak di Raub Pahang. Sementara itu, pasangan suami isteri Ashar Zuraimi Arsyad dan Rusnani Ishak mulaikan rasa bertuah kerana anak mereka merupakan penerima pertama suntikan vaksin ini. Mereka juga turut berharap ibu bapa lain juga dapat menghantar anak-anak mereka untuk menerima suntikan vaksin tersebut bagi mencegah penyakit.
imunisasi ni sangat baguslah untuk imuniti kanak-kanak lah. Sebab vaksin pneumokokal ni kan untuk mencegah penyakit pneumokokal iaitu radangan paru-paru yang boleh berjangkit melalui hidung dan tekak lah. Saya memang sepatutnya ibu bapa perlu alert lah berkaitan vaksin ni. Dia untuk mencegah daripada sebarang penyakit. Dia membahayakan anak-anak sendirilah. Kalau dia orang ambil vaksin tu mungkin dapat mencegah penyakit lah. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Adham menjelaskan bagi memastikan tiada kanak-kanak yang tercicir menerima suntikan vaksin terbabit, pasukan imunisasi KKM digerakkan ke kawasan pedalaman termasuk ke perkampungan orang asli menggunakan perkhidmatan bas dan bot bergerak serta doktor udara. Bermula hari ini, kanak-kanak yang lahir pada 1 Januari 2020 bakal menerima suntikan vaksin pneumokokal yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kepada ibu bapa yang punya anak-anak yang lahir pada tarikh berikut, boleh mendapatkan suntikan vaksin ini secara percuma di klinik-klinik kesihatan berdekatan. Malah Kementerian Kesihatan Malaysia turut memahami penduduk yang tinggal di kawasan pedalaman dengan menyediakan perkhidmatan imunisasi bergerak yang digerakkan ke seluruh negara. Jasmine Faisal Muda bersama juru kamera Kironi Wan Bahudin, RTM. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM membangunkan 61 menara komunikasi yang memberikan liputan di kawasan perkampungan orang asli setakat Oktober lepas. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata pada masa sama terdapat 8 menara masih dalam peringkat pelaksanaan dan dijangka siap secara berperingkat mulai suku pertama tahun 2021. Daripada 8 menara itu, ia termasuk 2 di Canberra Highlands iaitu di Pos Lemoy dan Pos Kampung Telimau. Melalui Pelan Jendela Fasa 1, sebanyak 85 menara baru dengan perkhidmatan 4G akan dibina di 136 buah kampung orang asli di seluruh negara dan dijangka mula pelaksanaannya pada suku kedua tahun 2021. Daripada 85 ini, 11 berada di Cameron Highland, 38 di Negeri Pahang, 19 di Perak. Kita akan terus bekerjasama dengan pihak industri dan juga kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan untuk merancangkan lagi soal penyediaan ini. Tegas beliau, kementerian telah dan sentiasa memberi tumpuan kepada penambahbaikan infrastruktur komunikasi melalui penyediaan liputan jalur lebar berkelajuan tinggi dengan menggunakan pelbagai teknologi untuk membolehkan rakyat termasuk kawasan-kawasan perkampungan orang asli di seluruh negara untuk menikmati akses perkhidmatan jalur lebar yang lebih menyeluruh. Datuk Saifuddin menjawab soalan Wakil Gopeng Dr. Lee Boon Chye yang ingin tahu mengenai tahap liputan internet dalam kalangan komuniti orang asli dan rancangan untuk menambah baik perkhidmatan itu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun mengakui isu berkaitan krisis jiwa serta mental dalam kalangan masyarakat yang tertekan berikutan kehilangan pendapatan, berjauhan daripada keluarga, juga kegelisahan kesan pandemik COVID-19 dipandang serius kementerian itu. Kajian tinjauan kementerian itu juga mendapati sokongan sosial antara mekanisme bagi mengurangkan kadar tekanan individu yang terkesan secara langsung berikutan ancaman pandemik COVID-19. Jelas Datuk Seri Rina, khidmat aduan dalam talian, sokongan psikologi, telekaunseling, sokongan ekonomi, sokongan sosial dan pelaksanaan program berbentuk advokasi antara pendekatan yang sedang diambil kementerian. Aduan atas talian dengan menghubungi talian kasih 15999 atau aplikasi WhatsApp di nombor 0192611599. Perkhidmatan ini beroperasi 24 jam sehari di mana talian ini berfungsi sebagai single point of contact kepada semua masyarakat untuk mengemukakan
sebarang pertanyaan, aduan mahupun permohonan. Skop perkhidmatan talian kasih merangkumi aspek berkaitan penderaan, kaunseling, gelandangan, perlindungan, kebajikan, talian kanak-kanak, perkhidmatan kesihatan reproduktif, masalah sosial remaja dan perkara yang melibatkan kumpulan sasar kementerian. Dari aspek sokongan ekonomi pula, bantuan bakul makanan yang telah diagihkan kepada 820,723 ketua isi rumah di seluruh negara sehingga Oktober lepas. Kementerian juga telah mempercepat bayaran bantuan keuangan bulanan persekutuan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat berjumlah 1.5 bilion ringgit untuk menampung keperluan seramai 498,935 penerima bantuan. Rizab antarabangsa yang diuruskan Bank Negara Malaysia tidak digunakan untuk membiayai pakej rangsangan ekonomi PRE. Timbalan Menteri Keuangan Dato' Abdul Rahim Bakri menjelaskan PRE dibiayai melalui pinjaman domestik daripada pasaran keuangan tempatan. Rizab negara jelas beliau hanya digunakan untuk menjamin liability, iaitu pengeluaran mata wang tempatan dan deposit rizab bank-bank lain dengan bank pusat oleh kerajaan atau institusi keuangan asing. Seperti mana yang saya telah jelaskan tadi, bahawa reserve luar negara ini adalah reserve negara ini adalah tidak digunakan bagi maksud untuk membiayai perbelanjaan negara. Ianya adalah bagi maksud yang lain seperti mana yang saya telah jelaskan tadi. Yang penting di sini apabila kita berhadapan dengan pandemik ini, kita mengambil langkah-langkah tertentu untuk memastikan ada penjanaan ekonomi supaya apabila ekonomi dapat dijana, maka kerajaan dapat mengutip hasil yang lebih banyak. Dan pada ketika ini kita menggunakan kaedah pinjaman untuk membiayai segala perbelanjaan kerajaan khususnya yang berkait dengan penjanaan ekonomi. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Labis Pang Hock Leong. Setakat 30 September, nilai rizab antarabangsa Malaysia berjumlah 436.5 bilion ringgit atau $105 bilion meningkat 1.4 bilion berbanding akhir 2019. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada malam ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej gemerada menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dilihat masih lagi berlaku di beberapa kawasan di sekitar negeri Kelantan, juga di negeri-negeri di sekitar utara Semenanjung. Oleh itu, amaran cuaca waspada yang telah dikeluarkan sebelum ini telah pun dinaik taraf kepada amaran cuaca buruk melibatkan beberapa kawasan di negeri Kelantan iaitu di sekitar Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang dan juga Pasir Putih. Juga di beberapa daerah di negeri Kedah iaitu di sekitar Langkawi, Kubang Pasu, Padang Terap, Sik dan juga Baling serta di keseluruhan negeri Perlis. Keadaan cuaca hujan lebat dijangka mampu untuk berterusan selama beberapa hari lagi. Oleh itu, orang ramai khususnya di kawasan yang berkedudukan rendah dan juga di kawasan yang kerap banjir dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dengan keadaan cuaca hujan lebat ini. Selain itu, amaran angin kencang dan laut bergelora juga masih lagi berkuat kuasa melibatkan kategori kedua bagi kawasan-kawasan perairan yang berwarna jingga termasuklah kawasan perairan Kelantan dan juga Terengganu serta kategori pertama bagi kawasan-kawasan perairan yang berwarna kuning termasuklah kawasan perairan negeri Pahang. Keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain dengan kelajuan angin yang boleh mencecah sehingga 50 km sejam. Kita lihat pula tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Dilihat keadaan cuaca ribut petir pada malam ini masih lagi berlaku di sekitar bahagian Sandakan dan juga di pedalaman negeri Sabah. Bagi negeri Sarawak pula, keadaan ribut petir dilihat lebih tertumpu di bahagian-bahagian di sekitar pedalaman negeri berkenaan. Keadaan cuaca yang lembap terutamanya bagi negeri Sarawak ini dijangka mampu untuk berterusan sepanjang malam. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
kita ke perkembangan ekonomi. Keputusan kerajaan membenarkan pengeluaran sebahagian caruman KWSP ahli dari akaun 1 menerusi inisiatif iSinar tidak akan menjejaskan kedudukan kewangan badan tersebut. Hal ini memandangkan iSinar melibatkan pengeluaran berkala selama 6 bulan sekaligus memberi masa untuk KWSP merancang aliran dana sejajar jumlah pengeluaran. Pensyarah kanan dari Putra Business School, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpendapat pengurus dana persaraan terbesar negara itu perlu mempelbagaikan portfolio pelaburan untuk tahun hadapan. Antaranya peneroka pasaran luar negara yang berpotensi memberi pulangan kompetitif berbanding pelaburan domestik. Cuma mungkin mereka akan mengalami kekurangan dana untuk mendapatkan pelaburan yang memberi pulangan yang lebih tinggi disebabkan pengeluaran yang dijangka sekitar lebih kurang 70 bilion di bawah iSinar ini. Oleh itu, saya berharap KWSP juga akan diberi ruang oleh kerajaan untuk meneroka pelaburan yang boleh memberi pulangan yang lebih tinggi seperti pelaburan di luar negara. Beliau yang ditemui di RTM menjangkakan 70 bilion ringgit akan dikeluarkan pencarum menerusi akaun 1. Justru perancangan kewangan efektif adalah perlu bagi mengimbangi pengurangan dana. Ia penting bagi memastikan kadar dividen tahunan simpanan pencarum kekal kompetitif di sebalik keadaan ekonomi yang dijangka kekal mencabar tahun hadapan. KWSP dijadual akan mengumumkan perincian berhubung pengeluaran iSinar esok. Kerajaan memperuntukkan 69 bilion ringgit untuk perbelanjaan pembangunan dalam belanjawan 2021 sebagai komitmen mempercepat pelaksanaan projek bagi menggerakkan semula ekonomi. Ia bagi memastikan kesan pandemik COVID-19 dapat diminimumkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad menerusi satu kenyataan menjelaskan kerajaan turut menyediakan peruntukan 4 bilion ringgit bagi melaksanakan projek kecil dan sederhana menerusi pakej ransangan ekonomi PRE dan Prihatin. Pelaksanaannya akan dipantau Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM. Sehingga 30 November tahun ini, 8,157 daripada 8,559 projek telah ditawarkan kepada kontraktor kelas G1 hingga G3 di bawah PRE. Manakala sebanyak 3,758 daripada 4,658 projek di bawah Prihatin telah pun selesai ditawarkan kepada kontraktor kelas yang sama. 45% daripadanya adalah projek sambungan dan 55% untuk projek baharu. Pengurus projek perlu lebih kreatif dan inovatif dengan meneroka kaedah baru mewujudkan nilai penyampaian projek lebih berkesan meskipun dalam mendepani norma baharu dan pematuhan SOP. Ini kerana penularan pandemik COVID-19 telah menyebabkan gangguan dalam rantaian bekalan ekoran penutupan sempadan. Ia sekaligus membawa kepada penurunan produktiviti dan kelewatan dalam penyiapan projek. Menurut Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Fadilah Yusof, tindakan pengurus projek dalam situasi mencabar ini akan menentukan kaedah pelaksanaan projek lebih cekap dan terkesan. Tambahnya, bagi mematuhi SOP, kerajaan telah mewujudkan unit penyelarasan dan pemencutan projek pacu bagi mempercepat pelaksanaan dan penyelarasan projek yang diluluskan. Ia dilaksana menerusi sistem digital bagi pemantauan kemajuan masa nyata. Pelaksanaan itu dipacu 5 teras strategik yang merangkumi pembangunan dan penyelenggaraan prasarana awam, infrastruktur penyambungan, pengukuhan industri pembinaan dan pemain utamanya serta peningkatan berterusan. Beliau berkata demikian dalam ucapan perasmian persidangan pengurusan projek antarabangsa IPMC secara maya. Terima kasih Ivan dan juga Diana Wai. Assalamualaikum. Kita mulakan dengan bola sepak tempatan. Teka-teki berhubung masa depan K. Devon akhirnya terjawab apabila bekas jurulatih PJ City itu kini menjadi milik Negeri Sembilan untuk musim 2021. Perkara tersebut disahkan Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan PBNS dalam satu kenyataan pada hari ini. K.
Kay Devon, 59 tahun, dilantik sebagai jurulatih baharu Scott Hobin Jang Hobin selepas lulus temuduga yang dijalankan ahli jawatan kuasa eksekutif PBNS pada semalam. Menurut Presiden PBNS, Tunku Syed Razman Tunku Syed Idrus Al-Qadri, beliau yakin pengalaman dimiliki Kay Devon mampu memimpin pasukan Liga Perdana itu layak kesayangan Liga Super 2022. Ini juga adalah kali kedua Kay Devon membimbing Negeri Sembilan selepas membantu pasukan berkenaan menjuarai Liga Super musim 2005-2006. Untuk rekod, Kay Devon juga pernah meraih gelaran Piala FA 2009 ketika membimbing Selangor. Selain itu, beliau juga pernah diumum sebagai penerima anugerah jurulatih terbaik pada tahun 2005 dan 2009. Pasukan bola sepak Selangor hari ini membuka lembaran baharu apabila bakal bergelar Selangor FC sebagai sebuah kelab bola sepak profesional yang sah diswastakan di bawah Red Giant FC Sendirian Berhad. Setiausaha Agung Selangor FA sebelum ini, Dr. Johan Kamal Hamidun, kini menyandang jawatan Ketua Pegawai Eksekutif bagi Selangor FC selepas penswastaan tersebut hari ini. Penswastaan ini telah diluluskan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM secara rasmi pada 29 September 2020 yang lalu. Namun, permisahan entiti di antara Persatuan Bola Sepak Selangor FAS dan Kelab Bola Sepak Selangor SFC hanya efektif bermula hari ini. Johan menyatakan Selangor FC akan berusaha dalam pembangunan bola sepak elit dan pengkomersialan bola sepak Selangor di peringkat profesional, manakala Selangor FA akan lebih memberi tumpuan kepada pembangunan agar umbi Selangor. Iaitu kita akan fokus kepada pasukan profesional. Penekanan juga akan diberikan terhadap kebolehan untuk menjana pendapatan untuk pasukan kita. Jadi benda tu akan berterusan lah daripada awal kita masuk 2 tahun lepas sampailah sekarang hinggalah ke beberapa tahun yang akan datang lah. So kita akan teruskan usaha mengkomersialkan, mencari sebanyak pendapatan untuk pasukan bola sepak kita lah. Jadi perancangan tu semua berterusan, and kita pun sekarang ni sedang memasuki fasa untuk membangunkan lagi beberapa fasiliti di pusat latihan FAS, pejabat untuk jurulatih, gym dan juga klinik yang baru untuk pemain dan juga untuk orang awam, dan kita lihatlah bagaimana mungkin padang tertutup juga kita akan bina. So sekarang ni kerja-kerja ni sedang berlangsung dan berjalan lah. Dalam perkembangan yang sama, Muhammad Izrin Nabil yang sebelum ini memegang portfolio Ketua Unit Pertandingan FA Selangor pula akan mengambil alih tugas Setiausaha Agung FA Selangor. Dari sudut kepimpinan tertinggi organisasi, kedua entiti ini kekal bernaung di bawah kepimpinan DYTM Raja Muda Selangor selaku pengurusi kelab dan Presiden Persatuan. Beralih ke perkembangan sukan permotoran, 1XOX TKKR mengambil keputusan menarik diri selaku penaja utama pasukan permotoran SAG Team pada kejuaraan motosikal dunia MotoGP kelas Moto2 musim depan. Keputusan tergempar itu diumumkan semalam selepas mendapati SAG Team bakal menjalin kerjasama dengan Pertamina Mandalika Racing Team dari Indonesia bagi saingan 2021. Prinsipal pasukan Dato' Bobby Farid Samsudin dalam sidang video di laman Facebook 1XOX TKKR Team menjelaskan pihaknya tumpang gembira dengan berita kerjasama itu, namun enggan mengambil sebarang risiko sekiranya berlaku perkara di luar jangkaan. Bagaimanapun sehingga kini belum ada sebarang keputusan muktamad daripada pasukan yang berpangkalan di Spanyol itu berkaitan desas-desus tersebut. Semuanya di pihak kami pula yang sedang berusaha untuk mendapatkan dana di Malaysia ni akan terganggu dengan berita-berita seperti ini. Maka saya pun berbeza pendapatlah dengan apa yang SAG buat. Walaupun saya faham sebab tawaran yang dibuat oleh pihak Mandalika itu sangat lukratif kepada beliau, walaupun belum confirm. Tetapi tawaran yang dibuat oleh pihak Mandalika Racing Team tu sangat-sangat, kata orang tu, mengujakanlah dengan bajet yang sebegitu. Obviously tim di World Championship akan
menerima dana yang begitu besar sebegitu akan merasa masa depan mereka di sana lebih terjamin berbanding dengan kerjasama bersama dengan kami yang masih lagi berusaha untuk mendapatkan dana. Dalam perkembangan berkaitan, beliau turut memberi komen mengenai Kasma Daniel Kasmayuddin yang beraksi bersama SAG Team dengan menyerahkan sepenuhnya nasib penumba Moto2 negara tersebut kepada pengurusan baharu. Sebelum ini, Kasma Daniel pernah beraksi bersama pasukan Dynavolt Intech SIC Junior dalam kejuaraan CEV Eropah sebelum menyertai SAG Team. Pasukan 1XOX TKKR pula akan meneruskan fokus kepada kejuaraan Cup Prix Malaysia, Siri Superbike Malaysia dan ARRC. Kejuaraan motosikal asal ARRC edisi 2021 yang dijadual bermula Jun tahun depan bakal diadakan sebanyak 6 pusingan. Menurut penganjur kejuaraan Safe A Mutual SAM Sendirian Berhad, 4 negara disenaraikan dalam kalender profesional itu dengan Malaysia dan Thailand masing-masing bakal menjadi tuan rumah 2 kali bagi aksi pembuka tirai dan juga penutup. Jelas pengarah SAM Ron Hawk, penyusunan kalender bagi saingan musim 2021 telah mengambil kira pelbagai faktor terutamanya aspek keselamatan yang berkaitan dengan penguatkuasaan larangan ke luar negara semasa pandemik COVID-19. Kalender musim 2021 akan membabitkan perlumbaan di litar antarabangsa Sepang, litar antarabangsa Zhuhai, China, The Bend Motorsports Park di Australia dan litar antarabangsa Chang Buriram di Thailand. Keputusan untuk bermula bulan 6 dengan konsep similar sports bubble travel dia, di mana untuk dua pusingan pertama di Malaysia dia akan berlangsung back to back. Jadi peserta akan datang tinggal di Malaysia selama 2 minggu dan pulang. Meskipun kalender provisional musim 2021 sudah diumumkan, ada kemungkinan berlaku beberapa perubahan lagi. Bagaimanapun, Ron berkata pihaknya sudah tidak sabar untuk menyaksikan kejuaraan motosikal terhebat di Asia itu kembali berlangsung seperti biasa pada tahun depan. Ya, sokongan moral sangat penting. Buktinya seorang lelaki, kanak-kanak lelaki yang hampir berputus asa akhirnya berjaya mematahkan papan kayu pada cubaan kali ke-6. Selepas gagal mematahkan papan yang dipegang jurulatih pada cubaan kelima, budak itu seolah-olah mendapat kekuatan luar biasa hasil sokongan padu rakan-rakan padanya. Video menyentuh hati itu mendapat lebih 20 juta tontonan. Ini pula video seorang remaja sedang bermain permainan di telefon bimbit. Apa yang mencuri perhatian ialah ular sawah besar di sampingnya, seolah-olah menjadi peneman. Dia juga kelihatan tenang berbaring atas ular yang dipercayai juga binatang peliharaannya. Video itu mendapat lebih 100,000 tontonan. Seekor penguin berwarna putih ditemukan di Taman Negara Galapagos, Ecuador awal bulan lalu. Jurucakap Taman Negara itu berkata ini kali pertama penguin putih dipercayai daripada spesies Galapagos ditemukan di pulau berkenaan. Dan menurut pakar haiwan yang jarang ditemui itu dipercayai mengalami mutasi pada genetik dikenali sebagai leucism menyebabkan kehilangan pada bahagian pigmen. Antara spesies paling kecil di dunia, penguin Galapagos kini diancam keputusan. Ya, ini berita baik yang dikongsikan oleh Datuk Seri Siti Nurhaliza hari ini yang mengumumkan beliau kini hamil anak kedua. Pengumuman ini dibuat penyanyi tersohor dalam pertemuan secara maya bersama media petang tadi. Sidang media di aplikasi Google Zoom adalah bagi memperkenal produk terbaru Beaucity milik Datuk Seri Siti Nurhaliza yang menjalinkan kolaborasi bersama Wonderlab. Menggunakan kesempatan yang ada, Siti yang ditemani suaminya menjawab teka-teki peminat apabila mengumumkan kandungan beliau yang kini berusia 4 bulan. Setelah semua pengumuman penting, pada hari ini telah saya beritahu ada satu lagi pengumuman yang sangat-sangat istimewa. Ia menjadi teka-teki dah lama sebelum ni. Ramai yang membuat andaian dan sebagainya. Dan hari ini adalah
hari yang cukup sesuai saya untuk berkongsi dengan semua peminat-peminat saya. Terima kasih kerana ramai yang sebenarnya mendoakan. Ada yang sebenarnya dah boleh agak. Ada yang macam berteka-teki, tak sure sebab saya memang mendiamkan diri. Dan dengan cuaca dan keadaan sekarang tak mengizinkan, saya lebih prefer duduk di rumah ya. Dan alhamdulillah, doakan semoga kehamilan saya sampai waktu bersalin nanti diberikan kesihatan, kekuatan, dan insya-Allah dapat melahirkan seorang zuriat yang sihat dan sempurna. Alhamdulillah, insya-Allah. Pelantun lagu Aku Bidadari Syurga itu tidak kisah jantina anaknya, namun berharap agar dikurniakan anak lelaki. Datuk Seri Siti Nurhaliza hari ini juga turut melancarkan video muzik terbaharunya berjudul Kuasa Cintamu bagi menggambarkan rasa syukur beliau dengan kurniaan cahaya mata. Video muzik itu turut disertai anak sulungnya Siti Afia yang kini berusia 2 tahun serta boleh mula ditonton bermula jam 9 malam nanti. Ya, kita ucapkan tahniah dan sama-sama kita doakan yang terbaik buat Tok Tin. InsyaAllah. Ya, berita perdana edisi 1 Disember berakhir di sini. Bersama-sama kita terus mengekang penularan COVID-19. Dan paling utama, Ivan dan juga penonton, amalkan mengimbas My Sejahtera di mana jua anda berada. Dengan ini, Assalamualaikum. Salam sejahtera.